Encik Muhammad Mainuddin, CEO Sri Seremban, pegawai-pegawai sekolah yang berdedikasi, rakan-rakan guru yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memungkinkan program kita pada pagi ini, dan juga kepada tuan-tuan, puan, ibu bapa yang dikasihi sekalian. Pertamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah kerana memberikan peluang, memberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bersama pada pagi ini. Saya dipahamkan ada 187 orang pelajar tahun 1 yang terlibat pada tahun ini, 187 orang. Jadi maksudnya tidak ada ibu bapa. Kalau ibu dan bapa datang sekali, kita kali dengan 2 lah. Main dong kan? Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan fokus kepada perkara-perkara yang penting, yang mana ibu bapa, kita sebagai ibu bapa boleh membantu proses perkembangan pembelajaran anak-anak. Jadi saya akan kongsikan beberapa, bukan panduan sangat, tetapi beberapa elemen unsur yang insyaAllah kita sama-sama lihat dan kita perlu menyokong proses pembelajaran anak-anak. Jadi saya menggunakan tema pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna. Dalam bahasa Inggris, pembelajaran bermakna itu ialah deep learning. Deep learning. Saya tak gunakan pembelajaran mendalam sebab deep learning ni, kalau tuan-tuan Google, dia akan bawa kepada satu konsep dipanggil machine learning. Pembelajaran machine, iaitu AI, Artificial Intelligence. Dalam konteks kita ni, kita bukan nak fokus kepada aspek itu. Kita nak fokus kepada aspek anak-anak datang ke sekolah, mereka akan menguasai pengetahuan dan kemahiran bersama-sama dengan nilai akhlak, ya, dan apa yang mereka kuasai itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. Dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. Bila dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian, itulah yang kita namakan sebagai bermakna. Kalau dia datang ke sekolah, dia belajar, tapi dia tak dapat nak kaitkan apa yang dia pelajari dengan kehidupan dia, untuk dia memahami apa yang berlaku di persekitaran mereka, maka itu bukan pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ialah menguasai pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di sekolah dan dapat mengaitkan dengan kehidupan serta dapat mencipta pengetahuan dan kemahiran baru berdasarkan apa yang telah mereka pelajari. Bila saya sebut pengetahuan dan kemahiran baru, maksudnya apa? Mungkin tak baru kepada kita. Bagi kita benda itu biasa, tapi bagi anak-anak, bagi mereka perkara itu ialah perkara baru. Itu kita kena teliti sedikit nanti. Baik. Tak apa-apa, terang hijau kan, tak apalah. Saya nak sentuh di awal ini
tentang jiwa pendidik. Jiwa pendidik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sebagai ibu bapa, kita memang sebenarnya seorang pendidik. Mau tak mau, kita adalah seorang pendidik. Okay? Jadi kita mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan anak-anak. Ya, sebab kita adalah merupakan pendidik mereka yang awal dan insya-Allah yang akhir sampaikanlah ke hujung nyawa nanti. Ya, mereka adalah anak-anak kita dan kita mendidik mereka. Jiwa pendidik, kalau seorang guru itu mempunyai jiwa pendidik. Kalau seorang ibu bapa, tuan-tuan dan puan mempunyai jiwa pendidik. Apa maksudnya jiwa pendidik? Dia ada 3 prinsip. Kita boleh katakan ini sebagai the guiding principle, sebagai jiwa pendidik. Dan kalau dengan guru-guru, biasa saya kongsikan guru berjiwa pendidik. Hari ini kita berdepan dengan ibu bapa, boleh saya katakan bagaimanakah ibu bapa yang berjiwa pendidik. Pertama, kita yakin dan percaya. Bila saya sebut yakin percaya itu, dia datang daripada hati, daripada conviction kita, keyakinan kita bahawa setiap anak-anak itu ada harga diri. Setiap anak-anak mempunyai harga diri, dignity. Tidak ada anak-anak yang dilahirkan tanpa harga diri. Tuhan menyebut dalam Quran, diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Ahsan takdim, sebaik-baik ciptaan. Siapa kita yang nak menafikan pengiktirafan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kita yakin anak-anak ini ada harga diri, ada dignity, ada martabat kemanusiaan. Jadi perlu dilayan, perlu diraihkan keperluan mereka. Sebab nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Bukan saja di dunia, malah di sana nanti, di akhirat. Bagaimana kita menguruskan, bagaimana kita menjalankan peranan kita ke atas amanah yang telah diberikan kepada kita oleh Allah. Jadi anak-anak itu adalah amanah. Jadi kalau kita seorang ibu bapa dan guru, saya sebut guru tadi mempunyai jiwa pendidik, guru itu yakin bahawa setiap anak-anak itu mempunyai martabat kemanusiaan, ada dignity, tak boleh diabaikan. Semuanya perlu diraihkan. Semuanya sama. Ya, waktu saya kalau mengajar, saya ingat masa saya mengajar, walaupun saya mengajar anak-anak bukan Melayu, anak-anak bukan Islam, saya mengajar sama dan saya mempunyai keyakinan bahawa mereka mempunyai harga diri. Kita tak membezakan antara satu sama lain berdasarkan warna kulit, berdasarkan keturunan, sementara berdasarkan kepada latar belakang sosio-ekonomi. Ya, itu yang pertama. Prinsip yang pertama, mesti kita percaya dan yakin. Yang kedua, kita kena percaya yang yakin bahawa setiap anak-anak itu mempunyai potensi. Setiap anak-anak mempunyai potensi, mempunyai bakat. They are talented. Allah Ta'ala kurniakan anak-anak ini dengan bakat, dengan potensi yang berbeza di antara satu sama lain. Perasan tak kita kalau kita ada lebih daripada seorang anak?
Saya anak tak ramai, 8 orang. Kita dapati antara satu anak dengan anak yang lain, dia tak sama. Dia unik. Mereka ni unik. Kita tak boleh melayan anak-anak itu menggunakan pendekatan one size fit all. Satu size untuk semua, tak boleh. Sebab masing-masing itu ada potensi, ada bakat, ada talent yang tersendiri. Jadi bukan senang tu nak meraihkan 187 orang murid. Ada 187 potensi yang unik yang perlu diraihkan oleh guru, pada pihak sekolah. Dan ibu bapa pun kena ingat perkara itu selalu. Ya. Sebab itu nanti kita akan lihat anak-anak kita tak semuanya akan cemerlang dalam satu bidang. Mereka akan cemerlang dalam bidang yang tertentu. Perasan tak? Kita dibanding kita kan, abang kita lain, kakak kita lain, adik kita lain. Ya, walaupun lahir daripada ibu dan bapa, daripada ibu yang sama, ibu bapa yang sama, duduk di rumah yang sama, makan makanan yang sama, tapi mereka dari segi potensi berbeza. Kan? Yang ketiga ini sangat penting. Semua itu penting lah, tak ada yang tak penting. Sebab dia adalah guiding principle. Yang ketiga ialah semua anak-anak boleh belajar dan boleh diajar. Kita mesti yakin yang ini. Semuanya boleh belajar dan boleh diajar. Walaupun mereka anak-anak yang istimewa. Walaupun mereka tak boleh melihat, mereka tak boleh mendengar, mereka tidak boleh bertutur, berkata, peka, isu, betul. Mereka pun boleh diajar dan boleh belajar. Dan mereka pun mempunyai potensi. Dan mereka juga adalah manusia yang mempunyai harga diri. Mungkin tuan-tuan kalau ada kesempatan boleh tengok satu video dalam YouTube itu, kisah benar. Tajuk videonya itu nanti tak dalam YouTube tu, Miracle Worker. Miracle ajaib, worker pekerja ajaib. Seorang guru bernama Anne Sullivan, ya, mendidik seorang anak bernama Helen Keller. Helen, H-E-L-E-N, Keller, K-E-L-L-E-R. Saya tengok banyak kali. Anak ini peka, bisu, buta. Macam mana nak ajar? Cakap dia tak dengar, tunjuk dia tak nampak. Macam mana nak ajar? Pun dididik menjadi seorang yang berjaya. Kalau time saya nama Helen Keller, salah seorang tokoh yang terkenal, penulis buku yang terkenal. Nah, sebab itu jangan yakinlah bahawa setiap anak-anak boleh belajar dan boleh diajar. Cuma perlukan sokongan, perlukan guru yang berwibawa. Ya, itu 3 prinsip pendorong ataupun guiding ideas bagi seseorang yang berjiwa pendidik, sama ada dia guru, dia ibu bapa, ataupun dia seorang datuk punya saya ni. Ya, saya ni dah bersara
lebih 6 tahun dah besar. Ya. Jadi kita tengok, peganglah prinsip jiwa pendidik ini, insya-Allah. Ya. Dan pada hari ini saya nak fokus kepada satu perkara yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak-anak yang tak banyak diperkatakan, iaitu tentang executive function, fungsi eksekutif. Tadi kita dengar CEO cakap kan, Chief Executive. Ini bukan eksekutif tu. Eksekutif ni maksud setiap kita adalah eksekutif. Setiap kita. Eksekutif ni maksudnya pelaksana. Semua kita adalah pelaksana amanah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sebagai sama ada kita sebagai hamba-Nya ataupun kita sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Kita adalah eksekutif. Tapi apakah fungsi eksekutif untuk anak-anak? Okey, saya ada petik beberapa definisi yang saya buka saya punya slide. Definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, satu ialah saya lupa, saya tahu apa nampak kunci mata. Okey. Ini daripada Harvard University Center of Developing Child 2019, agak baru. Dia menyatakan bahawa fungsi eksekutif adalah satu set proses. Ingat, bila saya sebut executive function, fungsi eksekutif, dianya adalah proses. Banyak proses. Nanti saya tunjukkan satu persatu proses itu yang diperlukan untuk anak-anak mengawal diri dia, mengawal tingkah laku dia. Benda ni kita tak sedar, benda itu dibangunkan dalam diri kita. Jadi kajian menunjukkan bahawa kalau anak-anak ni dibimbing, diasuh secara spesifik, secara bersistematik untuk menguasai the executive function ini, fungsi eksekutif itu, maka insya-Allah mereka akan menjadi pelajar yang dikatakan sebagai self-regulated learners. Anak-anak yang boleh menguruskan diri, boleh menguruskan pembelajaran mereka. Ya, macam mana nak suruh anak-anak menguruskan diri dia? Dia ada di proses. Itu daripada, dan dia juga sangat membantu nanti proses pembelajaran anak-anak. Dan dalam buku yang terkini juga pada 2023 diterbitkan, Strohnider dan juga Shah mendefinisikan executive function as a group of processes, sama macam yang dinyatakan oleh Harvard, that allow individuals to self-regulate. Saya dah sebutkan tadi, self-regulate maksudnya upayaan dia untuk menguruskan diri. Kita tengok ke anak-anak kita, dia banyak bergantung kepada orang lain, menunggu arahan. Sekali ketuk, orang tua kita kata sekali ketuk, sekali masuk. Kita tak nak anak-anak kita gitu. Kita nak asuh dia lebih awal, dia boleh menguruskan diri. Dan kalau nak solat, tak perlu beritahu, dia tahu nak solat. Itu perlu dilatih, perlu diasuh. Jadi macam mana kita nak latih, bagaimana nak asuh? Ada proses dia. The way in which they can successfully berjaya berinteraksi dengan persekitaran. Macam mana dia nak berinteraksi dengan guru? Ada adab dia, ada cara dia. Kalau dia tak faham macam mana dia nak bertanya, ada cara dia, ada kaedah, ada teknik dia. Nanti kita akan latih dia. Kalau nak bertanya, mana cara nak bertanya. Kalau tak faham, jangan diam.
Sebab waktu tu kita pesan, waktu tu kita dulu ada executive function. Dia kata kalau malu bertanya, sesat jalan. Dah ada dah. Itu adalah executive function yang diwar-warkan oleh orang tua kita. Ada. Jadi macam mana kita nak melatih anak-anak untuk bertanya? Sebab anak-anak kita tak pandai bertanya. Dia takut bertanya. Dalam keadaan dia diamnya. Kecuali bagi anaknya yang ada dilatih di rumah. Dia mempunyai kebolehan, mempunyai kemahiran untuk bertanya. Perasan tak? Anak-anak kita umur 3-4 tahun. Saya cucu lah. Saya bawa cucu saya balik ke kampung di Jelbu tu. Saya rumah di kebun saya di Jelbu. Saya bawa cucu saya. Sepanjang jalan tu tak berhenti bertanya. Bertanya macam-macam soalan. Dia tanya kenapa? Dia kata bulan ikut kita. Tadi kat Seremban kita nampak dia dekat Jelbu pun kita nampak bulan itu. Macam mana nak jawab? Itu bukan soalan mudah tau. Itu soalan aras tinggi. Nak terangkan dia kena duduk dekat whiteboard, tunjukkan di mana bulan, di mana bumi. Nampak tak? Dia ada potensi. Dia kata tadi anak-anak tu ada potensi untuk menyoal. Sebab dia nak tahu benda tu. Jadi kita kadang-kadang letih melayan dia kan. Kata cukuplah, itu semua Tuhan buat tu. Betul tak? Silap. Kalau kita tak meraihkan anak-anak, kita tak melatih dia untuk menyoal. Menyoal itu penting. Orang yang belajar dia banyak menyoal. Menyoal. Itu kemahiran yang sepatutnya kita raihkan. Ya, panjang saya punya cukup masa. Saya banyak juga. Okey, dia dapat berinteraksi dengan persekitaran. Bila saya sebut persekitaran ni bukan manusia saja tahu. Dia boleh berinteraksi dengan pokok. Macam mana berinteraksi dengan pokok? Dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang. Dia menjaga alam. Dia menjaga kebersihan. Dia tak merosakkan alam. Dia tidak mencemarkan alam. Itu cara dia berinteraksi. Dan itu perlu dilatih juga. Kalau buang sampah, jangan buang sampah merata-rata. Ada bahan-bahan yang tak boleh dikompos. It's not degradasi. Ada cara. Kan sekarang kita diajar. Kalau plastik, ada tempat buang plastik. Kertas ada tempat buang kertas. Kalau bahan organik ada tempat untuk buang bahan-bahan organik. Itu semua perlu diajar supaya dia dapat berinteraksi dengan persekitaran. Dia dengan binatang, kucing, dia boleh melayan dan sebagainya. Itu semua penting juga lah. So these skills develop and improve throughout childhood, sepanjang tempoh anak-anak itu membesar sehinggalah dia dewasa. Ya. Executive function skills provide the foundational platform for preparing a student readiness and ability to learn. Anak-anak yang mempunyai fungsi eksekutif ini, mereka boleh belajar dengan lebih baik. Okey. Cuba tengok kandungan. Ada 5 komponen executive function, fungsi eksekutif. Pertama ialah minda, ingatan. Ingatan kerja ni maksudnya the working memory. Manusia ni belajar menggunakan otak. Dia ada otak. Dalam otak itu ada ingatan. Ingatan ni hanya akan
otak digunakan untuk berfikir. Sebab tu ada seorang sarjana menyatakan bahawa memory is the residue of thinking. Ingatan adalah merupakan hasil daripada berfikir. Orang yang tak berfikir, dia tak ada memory, tak ada ingatan, hilang ingatan. Kalau dia hilang ingatan, dia tak ada taklif, tak ada tanggungjawab, dia tak wajib sembahyang sebab hilang ingatan. Betul. Orang yang ada taklif, tanggungjawab ni adalah orang yang berfikir. Jadi otak kita ni, ingatan tu ada dua jenis. Satu ingatan, kita panggil ingatan jangka pendek, ingatan bekerja. Macam tuan-tuan sekarang ni, bila saya bagi input yang begini, tuan-tuan sedang memproses. Bagi yang sedang memproses lah. Bagi yang masuk kanan, masuk keluar kiri itu, dia tak dapat nak proses. Dia tak proses, tak masuk dalam dia punya ingatan bekerja, the working memory. Baik. Dia belum belajar lagi tu. Dia baru proses saja. Ini saya nak terang bagaimana manusia belajar. How people learn. Ramai yang tak berapa faham bagaimana manusia itu belajar. Dia proses dalam ingatan dia, kemudian dia akan hantar maklumat itu kepada ingatan jangka panjang, the long term memory. Ingat ya, ingatan bekerja ni dia punya kapasiti terhad, tak banyak. Dia boleh ingat maksimum 9 perkara. Waktu hari ini saya tak cakap, saya dah susun tu dia tak lebih daripada 9 perkara yang penting. Kalau lebih daripada itu, biasanya dia tak dapat nak simpan dengan baik. Okay? Lepas tu cikgu-cikgu pun dia tahu, cikgu-cikgu tahu bila nak mengajar dengan banyak sangat benda yang disampaikan. Baik. Bila saya bagi input begini, tuan-tuan proses dari ingatan bekerja hantar kepada long term memory. Apa yang ada dalam long term memory? Dalam long term memory, ingatan jangka panjang, di situ ada kita punya pengetahuan sedia ada. Tuan-tuan cuba kaitkan dengan apa yang tuan-tuan dah tahu. Lepas tu saya nampak dia ada yang angguk-angguk. Maksudnya you relate maklumat yang saya sampaikan ini dengan apa yang you dah tahu. Betul tak? You make sense. Kalau kita kata make sense itu maksudnya just meaning, ada makna ni, dah sampai dah makna ini. Kalau tak dapat kaitkan dengan apa yang kita sedia tahu, yang kita dah tahu, pembelajaran belum berlaku. Senang saja. Bila anak-anak balik rumah, jangan tanya apa yang dia buat, macam-macam dia buat, tapi tanya apa yang awak belajar hari ini. Tanya dia apa yang awak belajar. Dan saya bagi tip ni, balik je anak-anak tanya apa yang dia belajar. Saya kalau balik kampung jumpa dengan anak-anak buah ke, cucu, saudara ke, saya akan tanya soalan itu. Dia orang dah tahu dah. Saya akan tanya, ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Daripada situ kita tahu dia belajar atau tak belajar. Ada yang boleh terangkan, dia boleh elaborate. Ada yang jumpa dengan saudara saya, dia terangkan apa yang dia belajar. Maksudnya itu dia dah simpan dalam dia punya ingatan jangka panjang. Itulah proses pembelajaran. Dia perlu diulang. Dia ada proses teknik dia lah. Dipanggil retrieval proses. Nah, ini kita kena duduk buat bengkel lain lah untuk terang secara detail about this. Tapi yang penting ialah ingatan bekerja ketika proses pembelajaran berlaku. Yang kedua ialah keupayaan anak-anak ini untuk menyusun keutamaan. First thing first. Yang tadi saya ingat satu kata-kata daripada sarjana pendidikan, nama dia David Alzubel.
Kalau cikgu-cikgu sekolah, cikgu-cikgu belajar kat universiti ke dekat RPG ke, dia kenal siapa kan, David Alzobel. David Alzobel kata, kalau diminta saya, dia kata, menyatakan satu prinsip pembelajaran. Dia kata apa? Tahu apa yang anak-anak itu tahu dan bermulalah pengajaran daripada sana. Maksudnya kita mesti mula mengajar daripada apa yang anak-anak itu tahu. Sebab dia dapat kaitkan apa yang dia belajar dengan apa yang dia dah tahu. Barulah proses pembelajaran berlaku. Kita pun sama. Kalau kita tak pernah tahu benda tu, kita pun blur. Apa benda ni yang dicakap oleh orang tua kat depan ni? You know? Tapi bila tuan-tuan dapat kaitkan dengan your pengetahuan sedia ada, itu you can make this make sense. Oh, patutlah begitu dan sebagainya. Jadi learning is happening. Okay. Yang kedua tadi, anak-anak boleh menggunakan keutamaan. Patut dalam Islam kita menetapkan ada keutamaan. Wajib, sunat, harus. Yang wajib perlu diutamakan daripada yang sunat. Itu maksudnya keutamaan. Dalam hidup kita ni ada keutamaan. Guru, ibu bapa dan sebagainya, itu ada keutamaan dia. Bagaimana kita meraihkan mereka. Dia boleh mengatur, can organize. Anak-anak dia boleh mengatur. Kalau duduk kat rumah tu, dia tengok bilik dia tahu nak atur. Tapi ada anak-anak tu, dia jumpa kan anak saya itu, macam sarang, bersepah sana, bersepah sini kan. Dia eksekutif tu dia tak ada. Bab-bab mengatur, bab-bab menyepah tu dia ada. Bab-bab mengatur tu kurang sikit, tu kita kena latih. Kemudian dia dapat menyusun. Menyusun ni maksudnya dia dapat mengkategorikan. To categorize, mengkategorikan. Ini tentang apa, ini tentang apa, ini tentang apa. That's the menyusun. Mengurus masa, time management, sangat penting. Ada masa belajar, ada masa rehat, ada masa bermain, semua dia tahu, dia susun. Dia ada jadual harian. Pukul berapa tidur, kan? Bila nak baca Quran dan sebagainya. Ada dia punya time management. Ini boleh dilatih. Jadi bagi nanti tuan-tuan perempuan boleh buat satu, minta dia susun jadual. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ialah memberi perhatian. Itu pun satu fungsi eksekutif yang penting. Dia dapat memberi perhatian. Jangan jasad dia ada dalam kelas, tapi pemikirannya terawang-awang. Ada anak-anak yang gitu. Jadi kita kena latih dia. Bila bercakap, tengok muka ayah, tengok muka ibu, dengar apa ayah cakap. Cuba ulang balik apa yang ayah cakap tadi. Kita latih. Sebab dia, supaya dia ada attention. Dia beri attention. Lepas tu dalam kelas, cikgu masuk attention class. Kita kata anak-anak beri perhatian. Kita nak latih. Kemudian dia boleh initiate. Dia dapat boleh memulakan sesuatu, memulakan kerja, memulakan usaha. Dia tak tunggu dia. Dia ada keupayaan, ada kemahiran untuk memulakan sesuatu. Dia tak tunggu ibu ataupun bapa dia suruh baru dia buat. No. Dia akan ambil tindakan, dia akan buat. Kalau basuh baju, dia tahu basuh baju. Lepas makan, dia tahu kemas pinggan, ambil pinggan, letakkan di sink dan basuh pinggan itu. Kemudian teruskan.
kita latih lah. Kita tanya diri kita lah. Baik. Yang penting juga ialah concentration, memberi tumpuan. Orang yang berjaya dalam belajar ni dia ada upayaan untuk fokus. Bila membaca, dia tahu apa yang dia baca. Membaca penting. Ya. Satu hari berapa buah buku yang tuan-tuan baca? Saya peruntukkan bajet saya dalam RM300 untuk beli buku. Sekarang beribu lah buku tu. Membaca. We have to read, ikra. Jadikan satu disiplin dalam diri kita untuk membaca. Satu hari saya baca dalam, tak banyak lah, dalam 5, 6. Tengok kalau saya ada benda yang penting, saya tak baca lebih. Jadi kebanyakan buku-buku yang saya petik dalam buku-buku yang saya dah baca. Okay? Seperti function ni saya ada lebih kurang 5 buah buku. Saya go through. Baru saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan. Ya? Okay. Jadi perlu kepada tumpuan, fokus. Yang keempat, ini sangat penting. Sekarang ni sangat penting. Selepas COVID ini, aspek social dan emotion ini sangat penting. Anak-anak yang terganggu emosinya, dia tak boleh belajar. Macam mana nak belajar? Gangguan emosi tak boleh belajar. Sebab tak boleh fokus, tak boleh beri tumpuan. Yang boleh memberi tumpuan ni orang yang tenang. Lepas tu kita mencari ketenangan. Dalam hidup ni, yang berharga ialah ketenangan. Walau banyak duit macam mana pun, kalau tak tenang, kita tak bahagia. Walaupun kita miskin, tapi kita ada ketenangan, di situlah kebahagiaan. Kan? Itu dia panggil emosi. Dalam falsafah pendidikan negara kita fokus pada 4 perkara. Jeri, jasad, emosi, rohani dan intelek. Jeri singkatannya. Jadi kita, anak-anak kita nak kembangkan jeri dia. Jadi satu lagi ialah mengekang. Mengekang ni maksudnya dia boleh kawal tingkah laku dia. Bila dia berdepan dengan orang, dia tahu bagaimana menjaga adab. Kalau bercakap, suara yang macam mana yang perlu dia cakap. Macam saya ni cakap kuat lah. Tapi kalau kita bersembang, kita berbual dengan ibu kita, dengan bapa kita, dengan kawan-kawan kita, ada dia punya cara dia. Itu dia panggil kita dapat mengekang tingkah laku, mengekang selera makan. Kan? Tengok sedap kita pun. Ini bukan apa ni, memapan. Mak saya kata bukan memapan ni, menarah ni dia kata. Minta darah dia beri kan. Menarah tu masih makan terlalu banyak, tak dapat nak kawal, tak dapat nak mengekang keinginan. Kita ada banyak keinginan, tapi ada keinginan-keinginan yang kita kena kekang dan kita kawal. Ya? Banyak benda dalam hidup ni. Anak-anak kadang-kadang kita tengok dia banyak keinginan. Jadi kita kena latih dia untuk mengawal dan mengekang keinginan tersebut. Itu pun satu fungsi eksekutif yang penting. Dan yang akhir sekali ialah berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi? Kalau dalam kelas ada anak-anak yang tak nak bercakap, diam saja. Ya, nanti saya akan senaraikan semua divisi executive function ini. Apakah keterisan-keterisan yang berlaku dalam setiap satu executive function itu kalau ada kesempatan lah. Dan bagaimana kita boleh bantu. Berkomunikasi mempunyai kognitif yang fleksibel. Dia boleh berfikir dengan lebih dinamik. Ya, dinamik. Dia tak dalam bahasa apa kita panggil jumut.
dia start stagnant, jumut, pemikirannya jumut. Kita nak anak-anak ni mempunyai fikiran yang fleksibel, yang dynamic. Ya, macam mana? Ada cara. Nah, itu patut kita dalam kelas kita ada aktiviti dia orang berdialog, bertukar-tukar pendapat, supaya nanti dia dapat merapikan pendapat orang lain. Kan ada dipanggil adab berbeza pendapat. Kita bukan setuju dengan semua orang dalam semua perkara. Tapi bila kita ada berbeza pendapat, di situ ada cara dia, ada adab dia. Bagaimana berbeza pendapat. Ini kita kena latih benda tu. Baik nanti bila dia dewasa, dia dengar pendapat, dia tak setuju, dia tak terus. Tapi dia akan bincang, fikir dan sebagainya. Itu kemahiran satu yang penting ya Pak. Dan anjakan maksud shift, multitasking. Kalau kita balik rumah, sampai ada rumah lah, saya alhamdulillah rumah lagi, tengok dia masak 2-3 kali sedang masak serentak, kan? Ini dia, ini goreng, yang ini rebus, ya. Berlaku serentak, itu maksudnya multitasking. Dia boleh buat kerja tu serentak. Sekarang ini teknologi memungkinkan multitasking ini berlaku dengan lebih hebat lagi. Sekarang anak-anak ada iPad tau. iPad ni boleh membantu dia buat multitasking. Jadi itu perlu dilatih. Ya, cuma saya nak ingatkan ada satu multitasking yang perlu dikawal. Sambil belajar dengan muzik. Cuba elakkan. Saya membaca banyak pendapat tentang itu. Kebanyakan sarjana mencadangkan bila kita belajar, cuba elakkan daripada gangguan. Sebab bila kita belajar kita perlu fokus. Ada kan kita tengok anak-anak kita, kawan-kawan kita, dia perlukan muzik tu. Tapi setakat yang saya tahu, kalau boleh kita elakkan. Okey. Saya harap tuan-tuan dapat sabar sikit lagi. Okey. Apa yang defisit? Defisit ni maksudnya ada ketirisan kat situ. Tentang ingatan kerja, the working memory. Pertama, anak-anak tak dapat nak kaitkan apa yang dia belajar dengan apa yang dia tahu. Saya dah bincang tadi. Pembelajaran tidak akan berlaku kalau anak-anak tak dapat kaitkan apa yang dia sedang belajar dengan apa yang dia dah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada masalah dari segi mengingat bunyi dan juga perkataan. Itu yang dicakapkan tadi. Itu maksudnya ada masalah executive function. Kemudian kesukaran membentuk huruf untuk menulis. Kita tengok anak-anak kan, cara pegang pensel pun macam cara. Kemudian dia tulis A tu, dia mula macam-macam lah. Dia mula daripada perlu baru dia buat tu, ada yang buat tiang dulu baru dia buat pekat. Ada banyak cara. Ada tu macam mana Nanti kita kena perhatikan. Benda ni perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan boleh perhatikan. Kalau nampak ada isu kat situ, take note dan cuba bantu. Jangan biarkan dia. Dia akan masuk ke dalam lingkaran ke bawah. Dia makin lama makin kecewa, makin lama makin depressed. Lama-lama dia akan menjadi orang yang tak suka belajar. Nanti saya tunjukkan lingkaran itu. Di akhir nanti ada satu lingkaran. Saya tak namakan lingkaran syaitan nak, tapi lingkaran ke bawah. So, very vicious circle. Menurunkan kemampuan upaya anak-anak. Kemudian suka terlupa urutan dalam ejaan. Kalau kita suruh tulis bumi, kita susunan BUMI itu kadang-kadang berubah-ubah. Okey, maksudnya ada masalah di sini dia punya
apa? Working memory. Ya. Tapi dia tak dapat kaitkan dengan long term memory. Terlupa apa yang telah dibaca. Baca, tanya apa yang awak baca? Tak ingatlah. Maksudnya tak membaca. Baca ni, kita baca kita dapat terangkan satu persatu. Ada 4 perkara poin yang penting yang saya baca tadi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu dilatih. Boleh dilatih. Yang saya sebut ni semua perkara-perkara yang boleh dilatih. Kadang-kadang cikgu tak dapat nak meraihkan anak-anak itu secara individu. Kita lah yang memberi sokongan di rumah. Kita tengok anak kita, oh, maksudnya dia orang ada masalah, defisit di sini. Di segi memory dia bekerja. Okay, memory dia working memory. Dan kesukaran menghafal fakta. Kan? Nah, macam tadi lah. Untuk ini biasanya digunakan kaedah mnemonics. Macam katakan saya kata Jerry tadi kan. Jerry. Itu Jerry itu kita ingat, oh, jasad, emosi, rohani, intelek. Itu teknik. Ya. Dulu kita belajar tentang warna pelangi, ingat tak siapa yang pernah? Ada kan dia punya mnemonic dia. Bagaimana nak mengingat warna-warna pelangi? Ada teknik-teknik yang boleh dibuat. Kesukaran mengingat langkah sesuatu proses. Kalau kita memasak nak masuk cili ke dulu, nak masuk bawang ke, macam mana? Nak masuk serentak. Contohnya kan. Itu dia punya susunan. Dalam belajar pun ada dia punya tertib. Macam kita ambil wuduk lah. Takkan nak basuh kaki dulu kan? Kita nak pakai tertib. Yang dia dahulukan, yang kemudian itu dah diajar dalam agama sebagai satu executive function. Dalam semayang pun ada dia punya tertib. Itu semua adalah merupakan executive function yang dilatih kepada diri kita. Mula bercakap dan melupakan apa yang dikatakan di tengah ayat. Cakap, dia dah melompat ke tempat lain. Cakap sikit, dia melompat ke tempat lain. Dia tak dapat nak lengkapkan idea. Ini ada masalah working memory. Dan yang akhir sekali terlupa menghantar tugasan. Cikgu suruh buat kerja tak siap. Kalau siap pun, dia tak kongsikan dengan guru. Itu ringkaslah ya. Okey. Bagaimana menentukan priority, bagaimana menyusun, bagaimana mengurus masa dan juga bagaimana merancang. Merancang ni kita melakukan sesuatu yang belum berlaku. Itu dengan merancang. Contohnya kalau tuan-tuan ingat ya, refleksi. Bila kita buat refleksi, maksudnya kita bermuhasabah. Refleksi biasa orang buat adalah refleksi setelah dia melakukan sesuatu. Itu dia panggil reflection on action. Dia membuat refleksi terhadap apa yang dia buat. Ada orang yang dilatih, dia dah mahir membuat refleksi, dia melaksanakan reflection in action. Semasa dia membuat kerja tu, situ dia dah mula membuat refleksi. Mana-mana yang tak betul, dia cepat-cepat betulkan. Itu dipanggil reflection in action. Semasa melaksanakan sesuatu perkara. Dan yang paling baik ikut sarjana ialah reflection for action. Dalam kita merancang, dah ada proses refleksi. Kalau begini jadi macam mana, kalau begini jadi macam mana. You see, the 3 kind of reflection. Reflection on action, benda telah berlaku. Reflection in action, sedang berlaku. Reflection for action, belum berlaku. Itu semua kemahiran yang kita boleh latih untuk anak-anak. Ya? Supaya apa dia punya defisit di sini? Tidak memikirkan matlamat. Maksud dia tak ada planning. Dia tak ada
on for action tu tak ada. Dia tak ada nak merancang. Dia tak merancang lebih awal. Orang yang mempunyai executive function yang baik ni, dia merancang. Hari ni nak buat apa, besok nak buat apa. Dia dah ada dia punya planning. Hari ni nak baca apa, besok nak baca apa. Ada. Buku-buku dah susun. Baik. Pengurusan masa, banyak berlaku pembaziran. Sekali ada gadget ni lagi nak mencabar. Tapi gadget tu kalau diuruskan dengan baik, dia pun mendatangkan manfaat. Permainan tu bukan tak bagus, ada permainan yang bagus, tapi kita kena pilih permainan yang ada unsur-unsur pembelajaran. Kita tak boleh halang anak-anak kita daripada game, tapi ada activation yang boleh membantu dia belajar. Jadi kena pastilah kat situ. Mengalami kesukaran untuk menentukan urutan tugasan yang nak didahulu, yang nak kemudian, yang saya katakan tadi lah. Dia tahu dari segi priority, dia ada keutamaan. Dia tahu mana yang nak didahulukan, mana yang nak dikemudian. Satu orang yang berjaya ialah orang yang ada senarai keutamaan. Disebut oleh beberapa ulama kan, seperti Yusuf Qaradawi contohnya, dia ada fiqh al-uluyat. Apa Ustaz? Fiqh al-uluyat. Fiqh keutamaan. Mana nak didahulukan, mana nak dikemudiankan. Jadi ulama pun membincangkan kepentingan menentukan keutamaan, priority. Jadi kita tanya anak-anak kita, apa awak punya keutamaan hari ini? Latih. Apa keutamaan? Hari ini nak buat apa? Boleh tak keluarkan dia punya senarai yang buat apa hari ini? Boleh dilatih Allah, cik. Masalahnya Pak Bapak sibuk kan? Pagi-pagi, balik petang, dan balik malam, tak sempat nak berinteraksi dengan anak. Masya Allah. Siapa anak kita. Jadi cubalah cari masa, sikit masa duduk dengan anak-anak. Cuba bantu, bangunkan dia punya executive function untuk mengurus. Menjadi terharu dengan tugasan jangka panjang. Terharu ni maksudnya dia rasa susah bila diberi satu tugasan yang mengambil masa. Sekarang sekolah-sekolah kita ada dipanggil project based learning. Pembelajaran berasaskan projek. Dia mengambil masa dalam sebulan, beberapa minggu. Jadi ada anak-anak yang dia tak boleh nak lalui proses itu. Dia rasa dia terharu ni, maksudnya dia rasa tak mampu, tak boleh cope. Satu lagi, bagaimana nak mengimbangkan. Dalam sekolah ini dia ada banyak mata pelajaran. Ada berapa mata pelajaran sekolah rendah? Ya. Tahun 1 10. Siapa yang guru besar dia jawab? 10 subjek. Ada anak-anak dia minat beberapa subjek. Itulah yang dia akan pudut dia hari. Yang lain tu dia banyak patut lah. Ada patut cikgu, dia suka cikgu ni. Itulah subjek favorite dia. Cikgu dia pandai ambil hati dia ke dan sebagainya. Kita akan bincang ada nanti saya punya slide yang menerangkan tentang itu. Saya berhenti apa? 10.30. Masa. Jadi kalau berhenti kat sini macam tak sempurna. Saya pergi laju sikit lah. Tidak dapat mencari bahan, tidak merekod tugasan, tergesa-gesa menyelesaikan tugasan, cepat tak macam tergesa-gesa last minute. Ada yang suka bagi jalan last minute. Kita begitu dulu lah. Dah ada tengok video due date, barulah kita kelang kabut pulun.
Kan? Tapi kita kena, tak apalah kita berarti anak-anak kita jangan jadi macam kita. Jadi lebih baik daripada kita lagi dia rancang. Kan? Hantar tugasan lewat, suka menyiapkan pergi rumah. Awak tak wanita saya awal-awal tadi tak ada masalah. Memberi perhatian, saya sebutkan tadi apa dia punya senarai simptom dia. Pertama, tidak memikirkan matlamat dan tidak merancang lebih awal. Ini Okey, kelihatan mengelamun. Dalam bilik ni ada tak yang mengelamun? Jasad dia hadir, tapi dia punya fikiran terfikir balik ni nak masak apa ikan dah habis, makin pasar dah lewat, dia jadi gitu. Itu okey lagi dalam semayang pun sempat mengelamun. Kan? Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai masalah. Allahu Akbar, fikir masalah. Bagi salam, dapat jawapan pada masalah. Ada juga yang tanya kita, itu sebuah proses latihan. Kita latih diri kita untuk khusyuk tu. Macam mana? Bila kita baca, kita tahu apa yang kita baca. Baru ni saya tanya, saya duduk dengan anak-anak menantu saya lepas salat maghrib, saya tanya satu soalan. Paling ingat tahu-tahu boleh tanya pada anak-anak cucu ke. Saya tanya soalan, apakah doa yang paling penting? Kita akan dapat banyak jawapan. Ustaz pada Ustaz, apa dia Ustaz doa yang paling penting? Doa mohon ampun. Memang dia penting, tapi dia bukan paling penting. Yang paling penting ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa yang paling penting. Kalau tak baca, tak sah sembahyang. Satu. Dan itulah sebenarnya kita sedang buat. Kita memohon kepada Allah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala sehingga kita menyembah. Kita tak akan minta pada yang lain. Itu lepas tu disusuli dengan kita minta jalan yang lurus. Saya dengar itu ceramah lah daripada Syekh, sebab saya baca ikut Dr. Omar Sulaiman daripada Institut Yakin. Dia ni orang Palestin di US. Saya ikut dia punya kuliah, saya dengar dia punya khutbah. Jadi ada satu program tu dia menerangkan tentang doa. Dia kata doa yang paling penting, banyak dia kata penting, tapi yang paling penting ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba baca, ada hadis yang menerangkan bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan memberi jawapan, ada respon daripada Allah SWT. Setiap ayat Al-Fatihah tu bila kita baca dalam solat, Tuhan akan bagi respon. Itu kan berbeza kalau kita tahu benda tu, kita solat kita lain, dia punya kualiti. Itu juga dengan anak. Dia buat sesuatu, dia tahu kenapa dia buat, the why. Ada seorang sarjana, nama dia Simon Sinek, dan dia menulis buku The Big Why. Dia kata, dalam hidup kita ni yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu ialah the why. Mengapa? Kalau saya gunakan istilah nawaitu. Sebab nawaitu itu membezakan kualiti kerja. Macam tuan-tuan datang kat sini kan, dengan perkongsian ni, nawaitu kita apa? Kalau kita nawaitu kita kerana Allah, kita dapat ganjaran sepanjang daripada awal dan kita dapat ganjaran. Kalau kita pergi masjid, hari-hari kita pergi masjid, kita duduk dalam masjid, tapi tak ada nawaitu untuk iktikaf, tak dapat pahala iktikaf. Dapatlah duduk kat masjid tu, tapi iktikaf tu tak dapat. Itu contoh lah yang membezakan sesuatu. Amalan tu banyak ditentukan oleh doa. Kan? Tapi kan bertanya soalan atau membuat komen yang tidak sepadan, ini pun satu lagi perkara. Dia
dia tak tahu nak bertanya. Yang kedua, bila dia bagi komen dia tu kita takut dah dengar, menyinggung, ya, merendah-rendahkan orang lain. Lepas tu kita tengok orang yang apa punya executive function yang baik ni, bila dia memberi komen tu dia sangat teliti, beralas. Dia tak terus tembak begitu saja, kan? Walaupun ada yang buat begitu, sebab mungkin dia tak dilatih begitu. Tahu tak Badut? Clown. Dia suka kawan dia buat kelakar, dia buat apa dalam kelas. Ada anak-anak yang begitu. Dia suka ganggu orang lain, cuit sana, cuit sini. Kat rumah pun kita tengok anak-anak kita ni, si adik dia seronok tengok adik dia nangis, jerit sana, jerit sini, kan? Ada tu, sifat tu ada. Tapi bagaimana kita nak mengekang, bagaimana kita nak mengawal hati, ya? Tidak menyesuaikan emosi untuk pengalaman yang berbeza, maksud dia dapat mengawal. Sebab tu orang yang paling kuat ikut Nabi, bila orang yang dapat menahan marah. Dia marah, tapi dia dapat kawal marah, dia dapat kekang marah. Itu orang yang hebat. Marah-marah tapi kita dapat kawal. Itu perlukan kepada executive function, proses mengawal marah. Ya, kalau malu bertanya dan sebagainya. Jadi kita mesti kawal supaya kita tak malu bertanya dan sebagainya. Okay? Dari segi emosi dan juga sosial ni, saya dah sentuh beberapa perbincangan tadi. Okay? Ini saya nak berikan penekanan sedikit lah. Ini yang kita namakan sebagai lingkaran ke bawah. Ini kena tuan-tuan kena perhatikan, lingkaran ke bawah. Okay. Siapa yang nak slide? Siapa yang nak slide? Okay, nanti saya serahkan kepada pihak sekolah, kita kongsikan dengan tuan-tuan sebagai panduan lah. Sebab saya tahu tak ada yang tak sempat nak catat dan sebagainya. Bila semak balik lah, tengok balik apa yang saya catatkan kat dalam slide itu. Yang pertama, kalau kita tengok yang pertama itu, apa yang mungkin dirasai oleh seseorang anak. Okay? Dia kata dianggap tuntutan ke atas diri dia sangat sukar. Dia tak sebut benda ni tau, tapi dalam diri dia, bahasa pada diri dia begitu. Ya, dia anggap diri dia macam tak berguna. Ya, dia rasa macam diri dia tersisih, ini bodoh dan sebagainya. Sementara anak kalau ada yang melabelkan dia begitu, lagi bahaya. Jadi apa yang cikgu atau ibu bapa boleh buat ialah, bukan boleh buat ni, ini kita punya tafsir. Kita tengok anak-anak kita begitu, kita pun kata anak-anak ni tidak mengambil berat tentang kerja sekolah. Kalau cikgu senang aja sikap, ini sikap budak lah, betul tak? Dia tak dapat nak terangkan sebab dia tak faham executive function. Jadi sikap dia, anak-anak sikap tak betul. It's not about sikap sebenarnya, ada benda-benda yang spesifik yang kita boleh tolong anak-anak. Kemudian apa lagi? Arahan guru mengelirukan saya. Jadi cikgu-cikgu mempunyai tafsiran. Bila anak-anak itu tak faham apa yang arahan yang diberikan, dia kata murid tidak mendengar dan mengikut arahan. Ya. Walaupun saya mencuba, saya gagal. Itu dia punya naratif dalam diri dia. Murid itu perlu berusaha lebih keras. Kita kata awak kena kerja lebih kuat. Tapi bagaimana? Itu yang kita kena teliti lah, ya.
Kita juga ibu bapa, bila kita tengok benda-benda yang begitu, kita cepat-cepat mengambil tindakan. Saya tunjukkan beberapa tindakan seperti ini yang akhirnya, dan nanti tuan-tuan boleh go through beberapa naratif yang menunjukkan apa yang dirasai oleh anak-anak. Cikgu tidak kisah dengan saya tidak akan berjaya di sekolah, saya tidak mahu pergi ke sekolah lagi, saya mungkin juga tercicir. Saya jumpa anak-anak yang tak nak pergi sekolah. Saya tanya kenapa? Dia kata kat sekolah cikgu ketuk kepada dia, kata saya bodoh. Dia berhenti sekolah. Besar tu dia punya implikasi tau. Kalau kita buat kerja yang begitu, melibatkan masa depan hidup dia. Ketuk kepada, kata awak bodoh. Dia kata dia tak nak ke sekolah. Tapi alhamdulillah anak tu berjaya di luar. Tak berjaya segi akademik, dari segi bidang pertanian, bidang perniagaan. Tapi cikgu tu saya ingat tak wajar buat itu, ataupun tak ada sokongan betul. Jadi benda tu kita kena teliti. Bagaimana kita boleh menoktahkan, ini macam PMS dah cakap, bagaimana kita boleh menoktahkan lingkaran bawah. Okey, jadi kita kena pindahkan, ubah persepsi kita supaya kita mempunyai, kita membina mindset yang positif. Mindset yang positif. Ibu bapa bila tengok anak-anak ada masalah fungsi eksekutif ini, kita kena pindahkan mindset kita kepada yang lebih positif. Balik kepada 3 guiding ideas jiwa pendidik tadi. Setiap anak ada harga diri, ada martabat kemanusiaan. Setiap anak ada bakat, ada potensi. Setiap anak boleh belajar, boleh diajar. Itu semua kita sentiasa ingat. Bila tengok muka anak kita tu depan dengan dia, ada dalam jiwa kita hari ini. Jadi dicadangkan di sini. Saya bagi contoh ya. Saya perlu beritahu cikgu yang saya menghadapi masalah dengan tugasan. Saya memang mahu belajar. Kalau kita tengok anak-anak tak boleh menyiapkan tugasan, bukan maksudnya tak nak belajar. Cikgu tak boleh buat tafsiran begitu. Mesti ada sebab kenapa dia tak boleh laksanakan tugasan itu. Jadi apa cikgu buat ialah, apakah yang berlaku sehingga menyebabkan murid kelihatan tidak mengambil berat tentang kerja sekolah. Mesti ada sebab. So, panggil dia ataupun ibu bapa pun dia support yang ini. You can support that. Kenapa dia tak boleh siapkan kerja sekolah? Kenapa dia tinggalkan kerja sekolah dan sebagainya? Dan yang akhir sekali ialah, saya tidak bermaksud melakukan beberapa perkara yang saya lakukan. Saya seolah-olah tidak dapat, I cannot help katanya. Saya tidak dapat nak tolong, saya tak boleh apa-apa. Jadi apa yang cikgu-cikgu boleh buat dan ibu bapa boleh buat ialah, anak-anak ini ada menghadapi masalah fungsi eksekutif. Sama ada yang emosi apa tadi, the working memory, mungkin dari segi kita panggil tadi dari segi meletakkan keutamaan dan sebagainya, 5 perkara yang saya sebutkan tadi itu. Okay? Sebenarnya dia ada tool dia, ada 7 langkah bagaimana kita boleh menyelesaikan ke-5 komponen dalam fungsi eksekutif tadi. Okay? Jadi saya ingat itu saja yang dapat saya kongsikan. Minta maaf agak masa sedikit ya, sebab saya dah kata dah sedikit masa tidak begitu mencukupi. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan satu komponen yang sangat penting dalam pembelajaran anak-anak. Ya, tanpa sokongan, tanpa bantuan tuan-tuan dan puan-puan,
Kalau kita hanya mengharapkan pihak sekolah, rasanya dia tidak lengkap nanti. Ya, pihak sekolah dapat yang terbaik, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sebagai ibu bapa dapat, kalau datuk-datuk lah, nenek-nenek lah dapat memberi sokongan, dan kita tahu kat mana kita nak sokong. Itu lebih penting lagi, kan? Nanti kalau ada masa, kalau ada rezeki, kita boleh buat bengkel. Bengkel bagaimana kita nak merawat defisit ketirisan di dalam executive function. Dan modul, duduk dan kita boleh buat aktiviti dan sebagainya. Saya ingat saya berhenti setakat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.